Okey. So berapa okey. anggaran yang bagi saya cakap tu. Kan? Nanti kita nak awak akan sampai. Relax. Okey. Dan tetamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera ucapkan kepada anda semua di mana juga anda berada. Harapan saya agar semua anda di luar sana ceria, sehat selalu bersama keluarga yang tercinta. Berada yang sedang bertugas, diucapkan selamat bertugas. Jadilah pekerja yang disayangi majikan, dan jika ada seorang bos atau majikan, hormati dan hargai jasa baik pekerja anda. Jadilah majikan yang juga disayangi oleh pekerja anda. Okey. Jadi pesan saya kepada diri saya sendiri dan anda di luar sana, kalau kita nak buat video live TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, jaga peribahasa, buat video yang terbaik. Okey. Dan orang kata kalau ada salah silap atau bahasa dan sebagainya, seperti biasa di penghujung video, kalau saya lupa, saya mohon maaf. Okey. Dan terima kasih juga kepada anda yang sudi like, subscribe, komen dalam semua video-video saya yang sebelum-sebelum ini, dan video yang inilah, dan video-video yang akan datang. Jadi, terima kasih atas dukungan anda. Komen positif dan komen negatif, saya jadikan ini sebagai teguran yang membeda. Okey. Jadi pada hari ini, kedai ni nampak bersepah lah ya, betul. Ini barang membeli kat mana ni semua ni? Barang-barang beli kat mana barang? Barang-barang ni semua import daripada China. Okey. Terus ada juga yang saya sampai dan saya jual sendiri lah. Okey. So berapa anggaran yang bagi saya cakap tu. Kan? Nanti kita nak awak akan sampai. Relax. Okey. Dan tetamu tetamu pada hari ini meminta supaya namanya dirahsiakan. Dan bukan setakat namanya dirahsiakan, malah wajahnya minta dirahsiakan. Suara pun sama, jadi saya edit lah. Zaman teknologi canggih ni, deepfake ni kan. Jadi kita bersama dengan YB. Okey, jadi sekarang ni isu yang tengah hangat sekarang ni, kita bukan busybody. Ya, betul. Okay? Kita bukannya mengganggu kesihatan dan sebagainya, tetapi kita rasa, saya yakin kita sebagai rakyat Malaysia, selain daripada berdoa, kita juga perlu rasa bertanggungjawab untuk sama-sama mendamaikan, ataupun menguraikan, mengulas tentang isu ini. Dan saya dipahamkan YB antara yang sentiasa memberi pendapat ataupun idea yang lunas untuk isu. Jadi dipersilakan untuk kita bagi peluang pada YB untuk bercerita tentang isu panas cantik ini. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria. Ayat macam sama ya, saya tiru dia punya. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana sudi mengundang saya dalam studio yang nampak unik ni kan. Dia jimat kos studio dalam kedai ni. Bagus kedai ni. Nama kedai apa? www.jmotor.com. Ya, okey. Jadi anda boleh like, subscribe dan boleh tengok website dia. Saya tengok kedai dia pun bagus, token dia pun bagus, kerani dia pun lawa, pekerja pun bagus. Tak apa, nak cerita lebih-lebih pasal kedai ni pun saya tak dapat apa-apa komisen daripada dia, mungkin dapat diskaun pun. Bukan saya ada share pun kan. Okey, pertamanya sebelum video ni upload dalam YouTube, pastikan tunjuk pada saya dulu. Saya nak tengok hasilnya. Sebagaimana yang tadi saudara Yafi kata nak buat deepfake kan. Okey, sebab saya tak nak muka saya terpampang lah. Minta nama saya dirahsiakan. Okey? YB tolong cepat sikit, kita ada 20 minit ya, 20 minit. Cepat sikit. Awak YB ke saya YB ni? Bagi saya cakap dulu. Tadi dia kata tadi saya tanya-tanya awak potong cakap saya. So sekarang jangan potong cakap saya. Bagi saya, awak boleh pergi buat kerja lain. Okey? Ada customer nak masuk dulu dan sebagainya. Awak boleh buat video lain. Okey? Apa yang ni biar saya handle. Okey. Pertamanya saya merasakan syukur kerana lahir di muka bumi Malaysia ni, bumi bertuah, negara bertuah.
Okey, kita lahir-lahir saja kita dah dapat hidup dalam aman harmoni. Kita kena hargai jasa-jasa pengorbanan tentera-tentera ataupun pejuang-pejuang yang menuntut kemerdekaan, yang menghalau komunis, abang-abang tentera yang dah berpensara, pencen dan sebagainya, kita kena hargai. Okey. Dan buka mata, lahir, dewasa, daripada budak dewasa kita pun kena faham kita di sini ada Sabah, Sarawak, China, India dan berbagai lagi bangsa. Kita hidup harmoni. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan dan puan, selain daripada keharmonian, keamanan, kemakmuran, kekayaan. Kita negara Malaysia kaya dengan Petronas, minyak sawit dan berbagai lagi produk pelancongan. Tapi sekarang pelancongan agak slow sebab PKP ataupun COVID-19. Okey. Jadi sebenarnya pada saya kat sini, apa yang kita nak hidup dalam dunia ni atau di Malaysia ni, kita bukannya seperti negara-negara luar yang berperang, kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Okey. Jadi kita kena hargai. Memang ada konflik, rebut kuasa, politik, percakaran, bertekak dan sebagainya, tapi ianya masih lagi dapat dikawal. Dan saya menasihatkan kepada ahli-ahli politik, kata ni, secara terus terang, okey, bila anda dah menang, anda jadi calon, anda cari jalur, anda menang, politik pula boleh, tak apalah, terselit sikit, okey. Anda pastikan anda laksanakan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, okey, sebab rakyat dah beri kepercayaan kepada anda. Okey, kita terus straight to the point mengenai isu yang agak panas sekarang ni, iaitu yang berkaitan dengan Ustaz Abid Liu ni kan. Okey, sebenarnya saya pun tak berapa follow sangat Ustaz Abid Liu ni, tapi apa yang saya tahu, memang beliau cukup unik dalam kerja-kerja dakwahnya. Dia pergi redah sana, bawah jambatan, dia pergi jumpa orang kat mana-mana, gelandangan, bapa-bapa pun dia jumpa, ajak bertaubat, ajak ke arah kebaikan, dia ajak program, dia sponsor makan, minum. Saudara dia pun sama 3 hari itu hari. Saya nampak tu dalam video tu, bersama Aziz Nario, Artis Zero, Sarip Zero, Haji Zul daripada Ras Niaga, dan siapa lagi, Firdaus daripada Budak Tebing pelakon tu kan. Okey, dan ramai lagi usahawan ataupun orang-orang biasa. Okey, jadi satu benda yang bagus yang apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu ni. Dan kalau kita throwback ataupun kita imbas kembali penampilan beliau dalam rancangan-rancangan berbentuk dakwah dalam TV seperti di Astro ataupun TV Al-Hijrah, macam tu, memang cukup unik. Okey, sesuatu tindakan yang berani. Okey, dan saya yakin tak semua orang, susah untuk kita melakukan apa yang dilakukan oleh beliau. Okey, jadi namanya cukup harum. Dan beliau dihormati bukan setakat di kalangan orang-orang Islam orang di Malaysia, malah non-Muslim. Yang terbaru semalam saya nampak ada satu brother, siapa India, bertatu, badan pun tegak, dan ingin sangat berjumpa dengan Ustaz Abid Liu, berpelukan, dan dia kata dia support, dia sayang Ustaz Abid Liu. Jadi ini satu benda yang elok dan baik. Okey, tetapi kita dikejutkan apabila ini saya cuma sampaikan, ada yang menyatakan satu kesilapan besar. Dia bukan maksudnya kesilapan besar, tapi dia macam umpamanya satu kesilapan besar. Okey, satu langkah yang kurang tepat, tapi benda tu bagus. Ini nak kena faham ini saya sampaikan aja. Okey, sebelum konflik ini, kita dah cerita tadi pasal latar belakang Ustaz Abid Liu. Okey, dan sebenarnya banyak lagi. Okey, nanti tak cukup masa, saya ada masa yang cukup singkat. Berbalik tadi, okey, sebelum isu yang hangat ini timbul, beliau ada ke Afrika. Saya pun pada petik jari kan. Okey, lepas tu ada ke Afrika dan melakukan kerja-kerja amalnya. Dan saya dah fahamkan, dah tentunya di Afrika tu memang ada Muslim, tapi masa dalam video tu saya tak nampak pun yang dia membantu tu adalah golongan-golongan Muslim. Okey, nampak kat situ. Nampak kat situ ayat sama lah. Saya tertiru cara dia lah kan. Kalau boleh edit nanti muka saya, nampak macam muka awak boleh tak? Suara semua boleh bagus. Okey, jadi masa di Afrika memang dia balik, lepas tu tak ada apa. Okay. Tetapi bila persoalannya timbul, kenapa apabila ke Gaza, ke Palestin, isu ni timbul?
Dan isu tu saya cakap terus terang, saya juga sependapat dengan saudara Yafi bahawa itu adalah fitnah. Saya sampai hari ini yakin, ya, kita bukan orang kata nak buat keputusan ataupun nak buat membelakangkan siasatan polis, tapi kita yakin itu cukup. Tetapi kalau siasatan polis tu kita mengharapkan siasatan yang telus, okey. Dan apa saja keputusan siasatan saya boleh terima, dan tak tahulah rakyat boleh terima tak boleh terima, tapi terpaksa terima kerana kita menghormati tugas polis. Okey, dan seterusnya bawa ke mahkamah, perundangan, apa semua, dan proses akan berjalan. Okey. Jadi berbalik tadi, kenapa balik daripada Gaza isu ni timbul? Okey, kerana apa? Okey. Saya cuma menyampaikan okey, simple. Dan saya pun sependapat. Saya pun setuju dengan pendapat itu. Iaitu di Afrika tiada NGO amal kebajikan Melayu ataupun Malaysia. Saya cerita Melayu lah okey. Tapi berbanding di Palestin, sudah ada NGO amal kebajikan yang bertapak di sana berpuluh-puluh tahun. So apa kaitannya? Okey, macam ni. Apabila Ustaz Biliu nak ke sana dan dah sampai ke sana, okey, maka NGO-NGO yang sudah lama bertapak di sana sama ada cuba membantu, bekerjasama dan sebagainya, ataupun cuba mengambil kesempatan. Itu pun ada pendapat menyatakan macam tu. Maksudnya kat sini, Ustaz Biliu dia dah letak satu bajet, derma ataupun sumbangan ke tabung Gaza, okey. Dan dia dah decide nak beli. Jadi sekarang ni cuma NGO ini sana yang mana ramai sebelum ni tak kenal. Saya pun tak kenal, baru-baru ni kenal. Nama yang naik iaitu Nadir. Okey. Mungkin Nadir ni dia pun tak tahu yang Ustaz Biliu ke sana, tetapi biasalah follower-follower, masing-masing ada follower menyatakan Ustaz Biliu di sana, dan malah follower Caprice pun ada menyatakan, mungkin disampaikan kepada Caprice bahawa Ustaz Biliu di sana. Dia baguslah follower ni. Dia nak, sebenarnya follower ni niat dia baik, nak menyatukan alang-alang Ustaz Biliu yang disayangi. Saya yakin ramai yang sayang kat dia, dan dia pun banyak kerja-kerja amal dia yang mana buat orang suka. Dan follower kepada Nadir dan Caprice ingin menyatukan mereka, bekerjasama kan. Tetapi yang menjadi persoalannya, okey, apabila Ustaz Biliu rasa lebih selesa untuk cuba dengan cara dia sendiri. Okey. Macam saudara Yafi pernah nyatakan bahawa dia pun pernah ke China. Tak pernah ke Gaza, umrah pun boleh pergi, tak apa, saya doakan. Okey. Dia kata kawan dia jumpa dia nak ke China. Okey, dan dia betul ada menyatakan yang dia buka satu sebuah hargalah, quotation berapa kos upah apa semua ke China dan berapa orang. Tetapi tak jadi, betul. Okay. Tetapi bila Encik Yafi pergi ke sana, orang tu, tim tu ada di sana juga, padahal dia pergi dengan orang lain. So tak ada rezeki lah, tapi okey, di sana okey so tangan rezeki, so buat kerja macam biasa. So samalah macam Nadir dengan tim dia, tim amal kebajikan, saya lupa MRM saya macam itulah. Minta maaf kalau tersilap. Okey, cuba menawarkan, tetapi Ustaz Biliu menolak. Okey, sama ada penolakan itu dengan cara berbudi bahasa ataupun cara kasar, itu kita tolak tepi. Tapi dia tolak. Okey, dan ditolak disebabkan mungkin ada silap faham. Sebab untuk masuk ke Gaza, saya ada faham Nadir charge satu kepala 40,000. Itu ada videonya, ada kenyataannya pada Ustaz Biliu. Tetapi melalui laki tour, macam ejen preset tentera Mesir, 10,000. Okey, kat situ dah jadi satu benda yang menyebabkan Ustaz Biliu rasa lebih baik dia berjimat. Rupa-rupanya, baru saya review baik, saya tengok, rupanya 40,000 tu bukan sekadar masuk, tetapi ada sumbangan, dia package sumbangan. Tapi sebenarnya itulah, bila benda ni tak transparent. Tapi pada saya sebenarnya, okey, macam ni, kalau dah Ustaz Biliu dan tim dia tak nak, tak apalah, just anggap tak ada rezeki. Macam mana Cik Yafi dulu, dia nak bawa orang ke China, tapi orang tu tak pergi dengan dia, pergi dengan orang lain dengan kos yang lebih murah. Tapi bila zaman sekarang dia berbaik. Betul? Betul. Nampak baik orang ni. Okey, nampak kat situ? Nampak kat situ, okey? Nampak? Okey? Jadi mulalah konflik kan. Maksudnya
Dan ini mungkin menyebabkan kenyataan Ustaz Biliu tu, okey, menyebabkan selepas ini orang-orang yang nak masuk ke Gaza tak melalui Nadir. Dan ramai yang cakap, netizen mengatakan, Nadir selama ni makan besar, okey, Nadir selama ni macam abang kawasan kat sana, mesti melalui dia. Tak melalui dia tak boleh, itu tempat berperang, bukan senang nak masuk. So sekarang ni terbukti. Jadi saya tak pasti sama ada 40,000 itu ada keuntungan ke tidak, okey, ataupun keuntungan melampau, ada sebahagian ke, sebab itu kita tolak tepi. Jadi Caprice pula, dia cuba dengan cerita dia cuba nak masuk tapi gagal, tetapi Ustaz Biliu berjaya masuk dengan ikut dia punya SOP, prosedur dia, berjaya masuk. Dan last minute saya dipahamkan Caprice cuba nak masuk juga bersama dengan tim Ustaz Biliu. Dia tak boleh macam tu, sebab nama dah bagi, Ustaz Biliu dah nyatakan kat situ. Okey, jadi dia dah jadi panjang cerita ni. Kesimpulannya, berbalik kepada pergi Afrika tak ada apa, tapi pergi ke Palestin, Gaza jadi macam ni. Sebab apa? Sebab ada Melayu. Sini Afrika tak ada Melayu. Jadi minta maaf cakap, saya pun Melayu, okey, saya pun Islam, okey, saya pun banyak dosa, saya pun insan yang lemah. Tetapi hakikatnya bila sebut Melayu ni, okey, minta maaf tapi tak semua, tapi kita terkenal dengan apa Melayu ni? Budi bahasa. Kita Melayu ni memang terkenal dengan budi bahasa, rendah diri dan sebagainya. Memang terkenal, tetapi dalam hati tu hanya Tuhan yang tahu. Busuk hati, dengki, khianat, mengumpat, berbagai lagi. Inilah dia. Bila tengok kejayaan orang, mula dah timbul rasa iri hati dan sebagainya. Okey, saya nak menyentuh sikit tentang isu yang Ustaz Biliu ada nyatakan. Dia kata Caprice masa berjumpa, masa berpelukan tu, Caprice ada keraskan badan, tolak sikit macam tu. Okey, tetapi Caprice membalas dengan satu video bahawa tiada aksi tolak menolak, keraskan badan dan sebagainya. Okey, nampak mesra baju. Okey, kat sini pendapat saya, okey, seseorang, saya tak pasti kronologi dia macam mana. Kenyataan yang Biliu keluarkan tu bahawa Caprice keraskan badan kita ke berpelukan, macam Caprice ni macam tak nak, okey, tak nak ataupun macam menolak itu. Okey, kenyataan itu saya dipahamkan ianya dikeluarkan selepas Biliu dipanggil ke Bukit Aman untuk memberi kenyataan, sebab ada laporan, dan Ustaz Biliu pun memberikan kerjasama yang baik, dan saya dipahamkan polis tiada halangan membenarkan Ustaz Biliu untuk meneruskan kerja-kerja dakwah dan amalnya di Malaysia. Okey. Jadi kat sini sebenarnya bayangkan tuan-tuan, kalau kita berada di kedudukan Ustaz Biliu, okey, stres tu, memang gila-gila stres. Setelah kita buat baik, kita buat macam-macam kebajikan apa semua, tiba-tiba kita difitnah. Saya masih menganggap ia fitnah. Okey. Kalau tak fitnah pun, tiba-tiba usaha menjatuhkan beliau dengan satu tuduhan yang melampau. Jadi mungkin masa dikeluarkan kenyataan semasa menjawab wartawan ni, okey, dia stres, terlampau tinggi stresnya, dan mungkin dia rasa masa peristiwa berjumpa dengan Caprice tu dia macam terasa benda tu. Tanggapan dia sebenarnya tidak pun. Mungkin sebab Caprice ni badannya keras dan sebagainya, tetapi sebagai orang yang lebih muda dan orang yang orang kata, saya rasa antara Caprice dengan Biliu ni satu kedudukan yang antara langit dan bumi. Okey, bukan saya merendahkan Caprice, tak. I pun respect you Caprice, sebab you antara usahawan muda, rappers yang orang kata bagus, dan ada follower yang ramai, ada pengaruh. Okey, jadi sebagai orang yang lebih muda, dan Caprice tu faham, ini ustaz, okey, yang orang kata penuh dengan ilmu-ilmu dia, dalam, cukup mendalam dia punya ilmu agamanya. Bab yang video tu tolak tepi dulu, kita tengok. Jadi pada saya Caprice lebih baik supaya lupakan perkara tu ataupun maaf. Tapi kalau rasa Ustaz Biliu dengar video ni, dia pun rasanya okey, dia tersilap cakap, so minta maaf. Okey, jadi simple kat situ. Okey, cuma saya rasa ada pihak yang memang dah merancang sesuatu niat jahat kepada Ustaz Biliu, dan dia mengambil kesempatan
okey, dengan mempergunakan macam itulah, mempergunakan bahasa lembutnya sikit orang-orang yang berpengaruh. Jadi itulah mulanya saya yakin sebab sebelum tercetusnya bocornya video viral tersebut, okey, Caprice ada menyatakan dalam dia update lah IG dia macam itu kan, okey, dia menyindir-nyindir, bagi hint-hint bahawa air mata dan kopiah putih tidak dapat menyelamatkan kamu. Jadi seolah-olah saya yakin yang itu adalah satu benda yang menyatakan, tapi dia tak cakap pun pasal video ke apa ke, okey. Jadi itu adalah satu tanda bahawa Caprice dah dapat video tu dulu. Tapi dia tak dedahkan, tak sebarkan, dia cuma bagi hint aja. Okey, dan dia nak buat sidang media. Saya pun tak tengok, betul 21 hari bulan September tu. Saya tak tengok dan saya ada ke video tu, tak ada, tak apa. Dan dalam masa sama seorang lagi nama yang tidak asing lagi yang saya sanjungi, hormati, iaitu Firdaus Wong. Firdaus Wong pun sama. Okey, dia pun entahlah macam mana terpengaruh dengan video tu. Sebenarnya pada saya Firdaus Wong bukannya bukan melakukan satu kesilapan. Okey, dia kena faham memang ada aduan, saya fahamkan beliau pun ada guaman, ada perundangan apa semua. Tapi kenapa dia sibuk-sibuk benda ni diwar-warkan? Ini dah boleh mencemarkan nama baik ulama dan dunia Islam. Okey, benda ni kena betul-betul siasat. Betul, dia kata, dia keluar dalam TV, dalam sidang-sidang media yang apa, dia kata dia tidak sewenang-wenangnya untuk bertindak, okey, jika tiada bukti yang kukuh dan sebagainya. Dia kata dia ada pakar forensik, pakar IT apa semua kan. Tapi yalah, nak bertindak je lah. Kenapa perlu gerbak-gerbuk, kebabum semua dekat sosial media kan? Bawa kes ni ke mahkamah, pendakwaan, lakukan pendakwaan kan. Bukannya duk gerbak-gerbuk macam ni. Ini seolah-olah macam mencari publicity. Dan saya cakap terus, ini mengaibkan. Okey, kita boleh tengok macam ianya macam okey lah, kalau benda ni betul lah, tapi biarlah ikut perundangan. Dibuatnya benda ni fitnah, dan sekarang ni dah jadi dua kelompok. Kita ni dah pening dah. Itu hari ada kelompok vaksin dengan anti vaksin, pro vaksin, anti vaksin. Sekarang ni dah ada dua kelompok, pro Abiliu, pro Caprice, pro Firdaus Wong dan pro Nadir. Dan nampak kat situ. Okey, dah bertelagah sekarang ni. Yang dulu kita seronok sama-sama menyumbang ke tabung amal Palestin, sekarang dah jadi kucak kacir. Okey, dan malulah, malu kepada dunia luar, malu kepada saudara kita di Palestin. Selama ni kita elok kan, malu sangat. Okey, malu dengan video tu. Dan video tu orang kata, saya yakin itu adalah video fitnah. Dan inilah persepsi ataupun pandangan orang luar dan orang yang non-Muslim tentang Islam. Bila sebut, kita kena faham tadi saya cakap Melayu kan. Ini Firdaus Wong dengan Abiliu ni dua-dua Cina tau. Okay? Jadi saya pun tak faham lah kan. Selepas ni akan jadi perang. Okey, bila video tu adalah video fitnah kan. Dan sekarang ni ada play safe pula untuk mengelakkan dikenakan tindakan mahkamah, perundangan dan sebagainya. Individu yang entah siapa-siapa ni, dia mengikut langkah selamat, play safe, dan diuploadkan video tu dalam Telegram. Saya dah terangkan sebelum ni, bukan saya, Cik Afi terangkan Telegram ni cukup bahaya. Okay, identiti orang yang upload video tu tidak dapat dikesan, sukar untuk dikesan. Sebab dia dah sorok dia punya identiti dia. Dia tak macam WhatsApp, dia tak macam Facebook. Telegram ni antara yang paling bahaya sekarang ni, walaupun ianya cukup canggih dan boleh membantu. Jadi macam ni lah, berbalik kepada yang mula-mula tadi, apa lagi yang kita nak di Malaysia ni. Okey, kita kena ingat malaikat di kiri kanan kita dan malaikat di dalam kubur dan seterusnya di Siratul Mustaqim nanti. Apa kita nak jawab? Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tetapi ini adalah poin-poin yang penting. Okey, nampak kat situ. Okey, apa lagi kita nak kat Malaysia ni? Okey, apa lagi yang kita nak ni kan? Kita boleh duduk berceloteh macam ni tanpa perlu risau ada tupan. Ada yang tengah makan sekarang, ada yang tengah mandu, ada yang tengah merempit. Dek, jangan dek. Okey, ada yang tengah memancing. Okey, ada yang tengah mendudukkan bayi. Okey, ada yang sedang menunggu saat kelahiran di hospital. Macam-macam lagi kan. Apa lagi kita nak di Malaysia ni kan? Lapar macam mana,
miskin macam mana, tak payah nak risau. Okey, orang-orang macam Ustaz Bilyu dan juga NGO-NGO lain apa semua tu. Jadi janganlah kenapa nak ada hasad dengki, buruk sangka dan sebagainya, kan. Okey, ada yang kata penunggang agama dan sebagainya. Ya, betul. Ada yang cakap Bilyu tetap manusia, kan. Tak dapat lari daripada melakukan kesilapan, dan tak dapat lari daripada terlepas untuk mengawal nafsu. Dan ini maknanya macam anda mengiyakan benda yang tak pasti, kan? Benda yang masih dikategorikan sebagai fitnah. Okey, macam mana sekalipun kita dah terlajak kata ataupun terlajak upload, terlajak cerita, kan? Siapa sampai hari ini saya tak tahu siapa. Kita pun kena susah nak tahu siapa yang upload video tu. Okey, dan sampai sekarang saya pun tak jumpa. Dan siapalah saya bukan label-label tinggi ya, sampai adalah mana-mana individu nak jumpa saya, dapat paduan dan sebagainya. Tapi ini adalah luahan. Okey, kita dikejutkan. Kalau throwback balik, sedih tau. Program-program yang mana Ustaz Bilyu buat sebelum ni, bersama Isro, main terjah aja, tak ada skrip, tak ada apa, kan. Menangis semua, kan. Okey, menengok, menonton, okey, apa yang dilakukan oleh beliau. Sekarang ni kita menangis kerana fitnah macam ni. Okey, entahlah, saya cakap terang, ia masih lagi tidak boleh dipercayai. Ia fitnah. Okey, ianya memang menjijikkan dan memalukan. Okey, satu perancangan yang cukup teliti untuk menjatuhkan individu. Okey, berbalik tadi apa yang kita nak, dan inilah kenapa yang terjadi berbanding Ustaz Bilyu buat amal di Afrika dan buat amal di Palestin. Inilah jadinya. Okey, jadi apa yang penting sekarang ni, kita harapkan ada penyelesaian yang terbaik. Okey, dan kita mengharapkan macam saya ada tengok video Brother Yusuf Azmi yang menyatakan kalau boleh nama-nama ni, okey, apa semua, supaya buat satu sidang video, live IG ke Zoom ke apa ke, saling bermanfaat. Kita tak payah nak tunggu raya, okey, yang mana kesilap dan sebagainya, kita tarik balik perkataan-perkataan tu, tuduhan apa semua. So sekarang ni kita risau, dah mulalah bercakaran, berpendapat apa semua. So apa yang saya dengar daripada warung-warung, lepak warung, guru WhatsApp apa semua, dan inilah saya bentangkan. Okey, sebab ada orang dia tak berani, macam saya berani kerana benar, tapi biar ada batasnya. Okey, matlamat saya bukan kita nak terus melaga-lagakan apa semua, tapi kita bongkar, dan kita nak mana yang terbongkar, mana yang tak elok untuk diperbaiki, kan. Saya tak berpihak ke mana-mana, tapi faham-faham sajalah. Okey, malu, kan. Okey, cukup sedih, kan. Malu kepada luar negara, kan. Malu kepada generasi akan datang. Okey, menjadi satu sejarah hitam. Okey, so benda-benda macam ni, itulah kadang-kadang saya adalah berdoa, jika teknologi yang canggih ini boleh mendatangkan mudarat, minta-mintalah supaya kalau Allah boleh tarik balik kebijaksanaan teknologi ini, kehebatan teknologi ditarik balik lah. Kita kembali kepada zaman era 70-an, 80-an macam itulah, kan. Tak apalah, rezeki Allah nak bagi tu, walau tak ada video macam ni ke, tak ada apa kata tu pemasaran, WhatsApp, Facebook, Telegram dan sebagainya, tak ada internet, kan. Okey, dapatlah ditarik balik ke macam tu, sampai ke tahap macam tu sekali saya punya pemikiran. Teknologi yang canggih ini, okey, deepfake ni apa semua, kan. Boleh nampak macam mana sekarang Hollywood buat apa semua, tak mustahil. Macam saya sendiri, banyak benda-benda yang saya belajar mencari online. Okey, makin lama makin ini semua tak payah nak masuk universiti, kan. Okey, benda-benda teknologi lah, tapi yang masuk universiti tu dia mungkin dalam bidang dia lah, macam doktor apa semua kata lain. Okey, tapi dalam bidang-bidang teknologi, yang membabitkan benda-benda digital macam ni lah. Okey, so saya terserahkan balik kepada Tuan Tanah. Okey, tersilap kata, terkasar bahasa, sama macam dia punya skrip, sama macam dia punya ayat. Saya mohon maaf. Okey, dan teruskan berdoa. Okey, sekian. Okey, terima kasih kepada tamu kita pada hari ini yang tak boleh sebut nama, okey, tak apa. Jadi macam itulah, okey, satu penerangan yang padat. Okey, jadi betul lah, okey, betul juga tu, maknanya apa lagi kita nak di Malaysia ni. Okey, Allah dah bagi kita satu nikmat anugerah, kita kena hargai.
Okey. Tapi itulah macam saya cakap sebelum ni, kita manusia ni bukan malaikat. Kita ni ada sekempal daging di dalam tubuh badan kita, dia makan hati. Itulah hati busuk kan, hati hasad hati, dan kita kena berhati-hati. Okey. Jadi macam inilah. Okey. Kita teruskan berdoa. Teruskan berdoa agar Malaysia kekal aman dan makmur, dan dalam isu ini kita berdoa agar ianya terhurai, kebenaran terbukti, yang mana salah tetap salah, yang mana benar tetap benar, yang mana fitnah, ada berniat jahat dan sebagainya, kalau dapat ditangkap dan didakwa dengan hukuman yang setimpal. Pada saya simple. Pada saya simple prinsip saya, selagi ianya belum terbukti betul-betul benar, dengan bukti-bukti yang kukuh, selagi itu anda tidak boleh menetapkan, atau saya tak boleh menetapkan persepsi, oh dia kot, dia ni, jangan. Sedikit sebesar kuman sekalipun jangan ada rasa macam kita nak anggap benda ni adalah sahih. Letakkan dulu dalam diri anda, diri kita semua, ianya satu fitnah, dan kita buat normal balik. Tunggu siasatan, tunggu siasatan, dan tunggu pendakwaan dan sebagainya. Okey, tersilap kata tekan sawasa, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen dan sebagainya. Yang mana terkurang, terlebih, cacat celah dan sebagainya, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan perbaiki video-video ini masa akan datang. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Yo! Cut.